Bila bercerita berkat, apa erti berkat itu kalau dalam konteks umum? Berkat ini satu kalimat yang begitu dekat dengan orang Melayu sebab dia dah jadi bahasa Melayu. Dalam Quran Allah guna barakah, tabaraka, barakat, mubarak dan macam-macam lagi. Malam Al-Quran diturunkan, Tuhan panggil Lailatul Mubarakah. Quran itu sendiri dipanggil Kitabun Mubarak, buku yang berkat. Kaabah itu dan kawasan sekitarnya barakna haulah, ada keberkatan sekelilingnya. Ulama menyatakan berkat ini secara etimologinya dalam bahasa Arab maknanya di al-birkah, tempat berkumpul air. Maknanya dia benda yang sentiasa terus menerus ada, macam mata air. Sebab itu umur kita ni yang kita nak sentiasa keberkatan, berkat. Berkat bukan sekadar masih hidup, dah mati pun masih lagi ada jasa. Saya ambil sebagai contoh Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan ialah satu-satunya manusia yang hidupnya berkat dan matinya pun berkat. Apa sebab? Pertama, namanya masih disebut. Tanda orang hebat, namanya masih disebut walau dia meninggal. Betul arwah Piramli hebatlah, meninggal tahun 73. Anak cucu kita kenal, ada berkat pada kehidupan dia. Wallahu alam, dia hubungan dengan Tuhan kita tak tahu. Berkatlah Nabi kita berapa ribu tahun masih disebut namanya. Osman masih lagi namanya tu walaupun dia dah mati lama. Dan Osman lah satu-satunya orang manusia yang masih ada akaun bank aktif sampai sekarang. Osman bin Affan walau dah mati lama. Kita mak ayah kalau meninggal, buku tabung haji dia kena kerat dah ujung. Mana boleh pakai dah. Osman masih hidup lagi akaun dia. Apa sebab? Berkat lah. Dia ceritanya Osman ni. Masa tu kan kalau tuan-tuan ingat cerita ni, masa Nabi hijrah, orang Islam komplain air payah sebab kena beli dengan orang Yahudi. Ngadu pada Nabi, ya Rasul, nyaya kami ni air mahal, Yahudi tu jual harga Yahudi betul. Ejahlah sikit macam mana orang Islam. Ambil kata macam mana ya. Ginilah, mayashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Aku berdoa lah, siapa-siapa yang boleh beli telaga Raumah, telaga milik Yahudi itulah. Siapa boleh beli telaga Raumah itu, aku doakan setiap timba satu pahala. Satu timba satu pahala. Sahabat bila dengar Nabi istihar begitu, melompatlah masing-masing. Ini pahala sampai mati ni. Selagi ditimba, selagi tu dapat pahala. Jadi masing-masing berebut nak pergi, nak beli telaga Yahudi ni. Yahudi ni bila dia tahu orang Islam datang nak beli telaga, dia tak nak jual. Kata saya jual air, telaga saya tak jual. Datang lagi orang Islam lain, saya nak beli. Oh minta maaf, saya jual telaga. Akhirnya dia tengok ramai sangat nak beli, marah dia. Dia buat signboard, dia letak depan rumah, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku tak akan jual pada orang Islam. Nak beli air, telaga aku tak jual. Orang tak berani beli. Datang Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman ni don't play. Dia ni seorang diplomat dan dalam masa yang sama dia adalah sahabat Nabi. Apakah cerita selanjutnya? Benda ni kita akan bincangkan selepas ini, kerana kita akan memberi laluan terlebih dahulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali membincangkan di dalam ceramah pada malam ini mencari keberkatan umur, azam di tahun baru. Mohon izin daripada jemaah kita menganjakkan sedikit waktu solat fardu Isyak secara berjemaah. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana nak mendapat keberkatan umur? Tadi sebelum azan kita bercerita tentang bagaimana Osman bin Affan radhiyallahu anhu, antara manusia yang contoh terbaik. Berkatnya kehidupan dia, walau dah meninggal sekalipun masih lagi kebaikannya itu berjalan. Ini berkat betul umur dia. Tadi kita bercerita tentang telaga ataupun Bi'ru Raumah, salah satu telaga yang paling Nabi idam-idamkan agar dapat dibeli oleh orang Islam. Ramai orang Islam mencuba nak beli, tak berjaya. Tapi Osman bin Affan ini satu-satunya orang yang berjaya. Osman ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang kaya. Dan saya ingat dia lebih kaya daripada Abdurrahman bin Auf. Tapi tak ditonjolkan dalam sejarah. Pertama sebab dia menantu Nabi, tak boleh tonjol ingat dia kaya. Yang kedua, dia khalifah.
Orang politik walau kaya macam mana duit berkepuk sekalipun, dia tak ada cerita ke orang. Dia kena nampak menjadi khadam saja. Sebenarnya dia kaya. Masa di Mekah, masa dia beli telaga Bi'ru Romah itu, Abdul Rahman bin Auf baru tengah kulu kilir nak daftar syarikat SSM masa tu. Baru nak daftar company, baru nak buka syarikat. Osman dah kaya ke dah? Osman kaya betul. Dia datang jumpa Pak Cik Yahudi tu. Cik dia kata, ya Osman, mu ni tak kerti bahasa. Aku kata aku tak nak jual kan. Osman ni dia pandai diplomasi. Ini seorang diplomat. Mulut manis agaknya ya, cakap pandai. Sebab dia orang politik kena pandai bercakap, kena pandai berunding. Orang politik kalau cakap buat tekok bersoleh, baik tak payah jadi pemimpin politik. Orang politik ni cakap kena lembut, kena berhaluh, manis, boleh hurun di semut mulut ni, manis sangat cakap. Kena begitu orang politik. Dia tak boleh nak ajak tumbuk siang malam baik masuk McGregor, lawan tumbuk masuk Gusti senang. Dia orang politik, dia pandai berunding. Seni berunding tu, kita orang kampung ni tak reti berunding. Tak dapat sudah lantak engkau gitu. Pening-pening aja bertumbuk. Dia tak, orang politik dia pandai berunding. Osman berunding. Pak Cik, janganlah bagilah peluang saya explain dulu. Bagi saya present 1 minit dah lah. PowerPoint semua ada contoh lah. Bagi saya present dengar dia setuju tak setuju. Orang lain datang kosong, saya bawa macam-macam dokumen dia. 1 minit je boleh? Boleh lah Osman, apa cerita? Gini Pak Cik, saya nak beli telaga Pak Cik, tapi saya tahu Pak Cik tak nak jual. Gini, saya beli separuh telaga, boleh tak? Dia kata lain macam proposal ni. Macam mana kan nak beli separuh pula? Beginilah Pak Cik, saya kira pajak sajalah. Saya pakai 2 hari, Pak Cik pakai 2 hari, pakai 2 hari, pakai 2 hari. Kita buat kontrak berapa tahun, terus sambung tengok performance lah. Menarik juga cadangan kau tu semua. Itulah Pak Cik, Pak Cik tak ada dengar cakap saya. Saya tahu dah Pak Cik tak nak jual, saya beli separuh saja. Gini Allah Osman, aku ni kalau nak jual separuh, tak tahu pula berapa harga aku nak jual. Pak Cik buka jaga, saya tak ada masalah. Pak Cik Yahudi tu kata beginilah, aku tolak 10,000 dirham boleh? 10,000 pakai 2 hari, mahal. Tapi Osman ni nak menunjukkan dia ni good paymaster. Duit ada. Berapa Pak Cik? 10,000 dirham lah, pakai separuh. 10,000, Pak Cik punya pasal, saya bayar 12,000. Lagi Pak Cik tu speechlessnya. Wah, orang biasa buka 10 minta kurang 8. Ini buka 10 up lagi 12. Mana dia dah tackle hati orang tu. Orang pandai. Dia beli 12,000 bagi dua. Panggil lawyer, buat surat agreement, hitam putih ada, mati stamp bayar hasil. Kira tak ada isu lah dari segi perundangan. Setuju. Bila dia dapat beli telaga tu, Osman pun buat announcement. Orang Islam, engkau orang tak payah beli air dengan Pak Cik Yahudi tu lagi. Aku pajak dengan dia 2 hari, 2 hari, 2 hari. Jadi hari ni dengan esok kau ambil air tu, kau pulun sampai ke dalam, tak apa, ambil siang malam, simpan stok untuk 2 hari. Hari lusa kau jangan pergi dah beli dengan orang tu. Faham semua? Faham Osman. Orang pulun ambil air 2 hari siang malam. Bum 2 hari. Mari ketiga Pak Cik Yahudi buka kedai, tak ada orang beli. Mana bagi orang Islam tak mandi kau ayah. Tak ada dah ngambil air. Bila lama kelamaan dia pun tahu, ni Osman dah kenakan aku ni. Tapi dia tak boleh nak marah, ada perjanjian. Tidak dinyatakan boleh beri orang, tak ada. Jadi ikut Osman lah nak buat apa. Dia tak tahu Osman buat wakaf. Jadi akhirnya dia dah kalah begitu saja. Lepas beberapa minggu Osman pun datang. Nengok Pak Cik Yahudi ni pun lain macam. Pak Cik nampak serabut nampak. Dengan jamban tak cukur. Biasa masalah ni kalau jamban tak cukur ni orang masalah. Ginilah Pak Cik, saya cadang Pak Cik. Patutnya Pak Cik umur sekarang ni tak payah kerja lah. Nak jual air buat apa? Anak dah tak sekolah, dah besar-besar. Nak kerja buat apa? Baik duduk rumah je. Kalau saya jadi Pak Cik, saya dapat 12,000 hari tu, saya dah pergi berjalan lah, melancong. Naik cruise pergi Krabi, Phuket ke mana. Benda yang patut zaman itu right? Pergi Jerusalem, kantuk kepala dinding tu semayang hari-hari. Yang sibuk lagi cari duit buat apa, dah tua dah. Pergi berjalan, pusing dunia, merantau, pergi mengembara. Jadi Pak Cik duduk punya ke buat apa? Saya cadang begini, ini separuh telaga saya beli je lah. Pak Cik jual ke saya, Pak Cik ambil duit pergi berjalan. Anak-anak main lantak dia cari sendiri lah. Duit dah tua-tua semua kan, takkan kita mikir dia dia. Betul juga Osman, aku tak terfikirlah nasihat begini. Itulah Pak Cik beginilah. Pak Cik tolak je ke saya, 8,000 saya sanggup beli. Take it or leave it. Kalau tak ada lah.
8,000 duit ni. Mana komen-komen 20 lah saya kira. Campur yang duit hari tu. Jauh dia kata munasabah juga lah 20,000 apa. Tak lah 8,000. Osman bila ambil, dia terus buat pengumuman, ini telaga milik semua orang Islam. Dia tanam pulak pokok kurma, ada 1,550 batang kurma dia tanam keliling. Siapa nak makan, makanlah. Sampai peringkat bila dia dah meninggal dunia, air tu masih lagi mengalir sampai sekarang, dan pokok tu masih bubuh sampai sekarang. Jadi kerajaan Saudi dah tak tahu nak buat apa. Buahnya banyak, jual. Sedekah, jual. Dapat jual, ada hasil. Hasil nak masuk kat mana? Akhirnya kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Wakaf Arab Saudi buat satu akaun bank atas nama Osman bin Affan. Orang dah meninggal, ada akaun lagi. Duit dia masuk je lah, kerja tak pernah keluar. Bila nak cocok dia dah meninggal? Memang tak pernah cocok duit. Duit dia masuk sama. Kurma jual benda tu macam-macam lah. Orang pun bila dengar kurma ladang Osman bin Affan, lain. Dia barakahnya orang nak. Jadi harga tu memang lain sikit lah. Buka akaun, duit dia dah membuat-buat berjuta, dia tak tahu nak buat apa. Jadi Kementerian Wakaf Arab Saudi, dia melabur beli pula sebidang tanah dekat dengan Masjid Nabawi, sebelah saja. Dia buat pula hotel 5 bintang. Ada pula satu syarikat hotel international sewa pula hotel tu. Keuntungan setahun 50 juta riyal. Duit lagi. Bila nak habis duit dia? Dia yang sedapnya, ada beberapa orang pergi ziarah Madinah, terkejut tengok papan projek hotel bangunannya. Owner tanah Osman bin Affan. Ada lagi nama dia. Inilah barakah, umur berkat. Dah meninggal pun masih lagi dikenang orang kebaikan, namanya masih harum. Ada tuan-tuan yang nak berangkat pergi umrah ziarah Madinah, jangan lupa pergi Bi'run Osman. Salah satu destinasi yang jarang orang pergi. Dia tak jauh, lebih kurang dalam 6 km daripada Masjid Nabawi. Kalau package tak buat, boleh naik taksi ya. Tahan taksi putih hujrah tu. Rahvin, dia tanya, pergi mana? Bi'run Osman. Dia faham. Telaga Osman. Bi'run Osman. Jangan cakap Kelantan, dia tak faham. Rahvin, Bi'run Semen. Semen tak ada. Apa dia Semen? Dia buat orang Kelantan kan, Osman panggil Semen. Bi'run Semen boleh kau? Tak boleh, itu tak lepas. Arab tak faham. Itulah Osman bin Affan. Berkatnya kehidupannya, berkatnya umurnya. Bagaimana dengan kita? Mana salah satu kaedah nak mendapat keberkatan umur? Bersedekah. Bersedekah. Kalau banyak bersedekah.